Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Tok Mat Hassan akhirnya muncul mengejutkan seluruh Malaysia. Beliau ni jarang-jarang keluar, tapi sekali keluar bikin terkejut tuh. Jadi beliau berkata tentang keadaan sekarang. Beliau memberikan komen keadaan terkini hubungan di antara parti-parti. Saya fikir secara khususnya, pendapat saya secara khususnya, beliau bercakap tentang hubungan di antara UMNO dan Kerajaan Perpaduan, dengan Kerajaan Perpaduan dengan Pakatan Harapan, yang ramai orang Muhyiddin Yassin lah secara spesifik, yang dia kata retak menanti belah. Jadi akhirnya Tok Mat Hassan muncul memberikan satu jawapan tuntas. Tok Mat Hassan berkata, kejayaan PRK lalu satu bukti kerjasama kukuh di antara akar umbi perpaduan. Pasti ini berita yang tidak disukai oleh Muhyiddin Yassin. Pasti ini berita yang tidak disukai oleh Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin entah dari mana dia dapat dia punya fakta yang dia kata retak menanti belah. Ini Tok Mat Hassan muncul memberikan jawapan bahawa kerjasama kukuh di antara akar umbi. Entah dari mana Muhyiddin dapat retak menanti belah. Sudah saya cakap, kalau ada satu dua orang saja orang yang nak keluar daripada UMNO, ada apa? Tak jadi apa dah. Tak jadi apa. Menjelang PRK Kuala Kubu Baru, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan memberi jaminan kerjasama dalam kalangan jentera akar umbi parti komponen Kerajaan Perpaduan masih kukuh dan akan mengulangi kejayaan sebelum ini. Muhammad Hassan menjawab soalan kerjasama erat pemimpin Kerajaan Perpaduan di peringkat atasan belum diterjemahkan kepada undi pada pilihan raya sebelum ini kerana semangat itu masih belum diterima baik di kalangan akar umbi mereka. Katanya, saya tidak nampak ia ada kerjasama di kalangan jentera dan akar umbi tidak diterjemahkan dalam bentuk sokongan undi. Ia sudah pun diterjemahkan dengan baik sekali katanya. Malah, ini dia buat contoh. Di Pulai, di Simpang Jeram, saya berada di sana secara praktikal. Dan diberitahu Simpang Jeram agak rumit kerana komposisi pengundi. Ramai orang berkata, Pulai akan menang mudah. Tetapi Simpang Jeram agak sukar kerana komposisi pengundi yang majoritinya adalah Melayu. Tapi kami berjaya, kata beliau. Katanya kepada pemberita selepas menganjurkan Wisma Putra sambutan Hari Raya di Putrajaya pada hari ini. Dia juga menegaskan Barisan Nasional akan menyokong mana-mana calon yang akan mewakili Kerajaan Perpaduan pada pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru akan datang. Tok Mat juga berkata, tidak timbul sebarang isu di kalangan jentera akar umbi yang dianggapnya penting dalam meraih kemenangan kerusi DUN itu untuk Kerajaan Perpaduan. Lepas tu, tiba-tiba ada gerakan boikot dalam Barisan Nasional kah? Mengulas mengenai tindakan samar parti komponen Barisan Nasional, iaitu MIC dan MCA, Tok Mat berkata secara terang-terangan, beliau menafikan sebarang gerakan boikot dari dalam gabungan itu pada pilihan raya kecil yang akan datang. Tak ada. Katanya BN masih belum mengadakan sebarang perbincangan untuk menangani bagaimana parti itu akan menghadapi pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru.
Dan berkata gabungan itu akan bermesyuarat tidak lama lagi sebelum hari penamaan calon. Katanya, saya rasa tak timbul isu boikot-memboikot. Barisan Nasional pun belum buat mesyuarat lagi. Biar kami bermesyuarat dulu, katanya. Dan dalam mesyuarat Barisan Nasional nanti, katanya, kami akan berganding bahu, bertukar-tukar fikiran dengan apa tindakan jalan terbaik untuk memastikan supaya Barisan Nasional mantap sebagai satu pasukan untuk membantu calon kerajaan perpaduan ini yang bertanding semasa pilihan raya Kuala Kubu Baru, katanya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, harapan Muhyiddin ataupun pendapat Muhyiddin tentang kerajaan perpaduan yang retak menanti belah nampaknya hanya ciptaan rekaan semata-mata. Entah dari mana dia dapat teori, semuanya nampaknya tak betul. Okay, so denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anda setuju tak dengan kenyataan saya ini? Sebelum Muhyiddin sibuk dengan hal parti orang, sibuk dengan tepi kain orang, apa kata Muhyiddin sibuk dulu dengan hal keluarga sendiri? Apa kata Muhyiddin, pergi dulu pastikan, pujuklah anak menantu kamu tu balik untuk dibicarakan di Malaysia. Kalau menantu sendiri, keluarga sendiri tak boleh handle, kalau keluarga sendiri tak boleh urus, saya fikir Muhyiddin Yassin tidak layak untuk berbicara tentang perkara yang lebih besar. Kalau hal keluarga sendiri yang kecil pun tak boleh urus, macam mana nak cakap itu ini? Tak malu kah? Tak malu kah? Cubalah. Ini nak tolong sibuk menyibukkan diri dengan hal orang parti UMNO, Najib Razak, macam-macam lagi lah. Dia cuba untuk sibuk, tapi dia tak sedar dan tak malu. Dia punya anak menantu dia sendiri, dia tak mampu untuk bawa balik ke rumah dia. Kesian anak dia. Bawalah balik menantu dulu, Muhyiddin. Janganlah cakap orang dulu, janganlah cakap tentang perkara lain dulu. Buktikan dulu bahawa kamu tu mampu. Dengan apa? Dengan segalanya bermula di rumah dulu. Bukan jangan besar-besar tulus. Jadi buktikan dulu. Setuju tak anda? Saya sangat-sangat setuju. Saya rasa pelik macam mana dia boleh sibuk dengan hal orang, tapi hal rumah sendiri tak boleh nak handle. Tak malu juga. Bawa balik menantu dulu, Muhyiddin. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyatakan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar berusahalah untuk membantu menjemput anak menantunya, untuk kembali kepada anak menantunya, untuk berdepan dengan siasatan. Sebelum beliau beri apa-apa komen, sebelum beri komen, beri tanggapan, cakap Anwar bodoh apakah, sebelum bagi apa-apa komen, kata Fahmi Fadzil, saya sarankan Muhyiddin untuk bantulah dulu pihak berkuasa untuk jemput kembali his son-in-law who is on the run. Don't talk about KKB or PRK dulu. Jangan dulu cakap tentang KKB, Kuala Kubu Baru atau pilihan raya kecil. Cakap dulu, bawa dulu baliklah anak kamu tu, anak menantu kamu tu. Bring back your son-in-law then, and then you are in better position to talk because he is in fugitive from justice. Tak malu kah? Pengundi-pengundi di KKB sepatutnya berbuat pertanyaan ini. Kalau anda itu waras, anda itu boleh berfikir dengan baik, tanya dulu, kenapa Muhyiddin nak cakap tentang pentadbiran kah, tentang kepimpinan kah? Kalau di rumah sendiri pun dia susah nak atur. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin, beliau seharusnya menjadi contoh yang baik dengan mengarahkan menantunya baliklah ke Malaysia dan berdepan siasatan yang telah dimulakan. Jika beliau gagal lakukan ini, perkara asas. Ini perkara asas. Beliau tidak ada moral standing to talk about anything else. Betul.
duk kata moral inilah, maruah inilah. Tapi ini perkara asas tentang keluarga. Macam mana nak cakap benda lain kalau benda asas tak boleh nak handle? Fahmi berkata demikian sebagai satu respon kepada Muhyiddin Mak Yassin yang mendakwa kerajaan perpaduan kononnya dalam keadaan retak menanti belah. Berikutan isu titah diraja adendum dalam kes mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan disahkan telah meninggalkan Malaysia pada 17 Mei tahun lalu. Oh, dah setahun ini. Kesian anak Muhyiddin. Kesian anak Muhyiddin tak ada suami sekarang sebab dia punya suami Datuk Seri Muhammad Adlan meninggalkan Malaysia pada 17 Mei lalu. Adlan disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan berdepan dengan kes rasuah dan penyelewengan untuk projek-projek berhubung, projek berkaitan dengan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Muhyiddin, bawalah balik kamu punya menantu tu dulu, barulah cakap tentang pilihan raya, barulah cakap tentang komen-komen yang lain. Ini menantu sendiri, keluarga sendiri, rumah sendiri, tak boleh nak handle, cuba nak handle parti orang, cuba nak sibuk menyibuk budi dengan parti orang. Kamu sendiri pun mahkamah tahu Muhyiddin. Muhyiddin sendiri ada kes mahkamah. Anak menantu dia sendiri ada kes mahkamah. Terus banyak lagi lah di dalam Bersatu yang banyak kes mahkamah lagi. Sibukkanlah hal itu dulu. Jangan dulu sibuk-sibuk dengan benda yang lain. Malu juga. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sila tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel. Sekarang jam lebih kurang 5:04 petang 22 hari bulan memasuki bulan kelima ini, tidak lama lagi bulan kelima. Setuju tak dengan agak biul, tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan? Sekali lagi saya ingin tanya kepada anda boleh letakkan komen anda boleh letakkan pendapat anda di ruangan komen dengan tajuk ini. Apa pendapat anda dengan tajuk ini? Anda kan dah setuju atau tidak setuju? Muhyiddin agak biol, tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan. Pertama, saya tak berapa faham apa itu biol. Apa maksud biol sebenarnya ya? Bengong kah atau tak faham kah atau agak sedikit gila kah atau apa? Tapi apa maksud biol tu Okey, setiausaha politik Perdana Menteri, setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim tampil dengan berani dan menempelak Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul. Ini yang saya nak tanya ni, apa maksud biul sebenarnya? Dia menempelak Muhyiddin sebagai seorang yang agak biul dan tidak faham tentang fungsi sebenar lembaga pengampunan susulan kebijakan yang telah diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh Muhyiddin Yassin. Dia juga mendakwa bahawa kerajaan Madani pada hari ini bukanlah seperti kerajaan Perikatan Nasional yang gemar mengundang duka cita istana. Betulkah? Anda boleh tinggalkan komen juga. Betulkah pada zaman Perikatan Nasional memerintah Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, betulkah seperti yang didakwa ini, iaitu Perikatan Nasional ini memang gemar mengundang duka cita istana? Beliau berkata, sebagai mantan Perdana Menteri, agak biul dan memalukan jika Muhyiddin Yassin tidak faham. Jika Muhyiddin Yassin yang bekas Perdana Menteri tidak faham dan tidak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan yang prerogatif yang di Pertuan Agong. Kemudian dia kata, hadamlah perlembagaan sendiri dan kurangkanlah bergantung kepada teks yang disediakan. Katanya kepada Malaysia kini,
Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin Yassin yang melabel Anwar sebagai Perdana Menteri yang bodoh kononnya lah. Jika dia tidak tahu berkenaan dengan dakwaan kewujudan titah adendum agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara betul menerusi tahanan di rumah. Saya agak pelik juga, tiba-tiba Muhyiddin seolah-olah mau menyokong ini. Adakah ini satu teknik baru daripada Muhyiddin yang supaya mengambil hati UMNO, supaya dia seolah-olah betul-betul prihatin kepada UMNO, prihatin kepada Najib Razak. Akhirnya penyokong-penyokong UMNO yang tak berapa nak faham, yang tak berapa nak tahu, akhirnya sepatutnya UMNO bersama semula dengan Bersatu. Saya mungkin boleh UMNO bersama dengan Bersatu, tapi bolehkah UMNO bersama dengan PAS lagi? Dihidupkan lagi kah Muafakat Nasional selepas ini? Adakah Muafakat Nasional 2.0 terjadi lagi? Okey, jangan lupa di dalam Muafakat Nasional, kalau saya tidak silap, orang-orangnya ialah bekas ahli parti UMNO yang telah dibuang, kalau tidak silap lah kan. Sebelum ini Anwar berkata, afidavit yang difailkan oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Ahmad Zahid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak supaya dapat menjalani baki hukuman di rumah melalui tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO dan bukanlah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ketika berkata demikian, Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan. Dan beliau juga menegaskan bahawa titah yang di Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga pengarah adalah muktamad dan tidak lagi boleh dicabar. Muhyiddin sebaliknya membidas Anwar dan melabelnya sebagai Perdana Menteri yang bodoh. Aduh, saya rasa antara Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri paling bijak dalam sejarah Malaysia. Paling bijak. Buktinya, beliaulah Perdana Menteri yang paling singkat dalam sejarah yang dapat, dengan singkat itu, dapat mengumpul paling banyak pelaburan daripada negara luar. Muhyiddin berapa banyak dia dapat dari negara luar? Lepas itu, siapa yang paling banyak menyebabkan negara berhutang? Kita kajilah dulu. Najib kah, Muhyiddin kah, Mahathir kah, Anwar kah? Kajilah, tengoklah. Dalam masa yang singkat saja, tak sampai pun 3 tahun jadi Perdana Menteri, berapa banyak hutang negara Malaysia. Jadi Muhyiddin, sebelum cakap Anwar bodoh, bagus dia cermin dulu diri dia, siapa yang bodoh sebenarnya. Jadi, ini beza kerajaan Muhyiddin dan kerajaan hari ini. Kerajaan hari ini yang menjunjung dan hormat kepada institusi diraja. Segala keputusan dibuat melalui tata cara dan penuh adab menurut perlembagaan. Tidak seperti tindakan kerajaan Muhyiddin yang menarik semula ordinan darurat yang mengundang rasa duka cita daripada Seri Paduka, katanya. Ketika pentadbiran Muhyiddin, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah melahirkan rasa duka cita baginda dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga adalah Timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjaranya digantikan dengan tahanan rumah. Zahid mendakwa pada 30 Januari semasa mesyuarat di rumahnya di Country Heights. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri iaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan kepadanya mengenai titah tambahan yang bertarikh 29 Januari. Zafrul kemudiannya berkata, terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia akan mendapat nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Kemudian ditanya semula mengenai titah tambahan itu, Anwar pula enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hairan juga. Sekarang ini tiba-tiba Malaysia jadi heboh
hanya kerana seorang banduan. Banyaknya banduan di Malaysia, banyak-banyak banduan Malaysia, banduan inilah yang paling menggegar Malaysia. Najib Razak lah. Tapi yalah, kita fahamlah kenapa dia menggegar. Kerana dia ini orang kuat dalam UMNO dulu. Kemudian dia jadi Perdana Menteri dulu. Lepas itu dia disahkan oleh mahkamah bersalah, telah bersalah oleh mahkamah. Lepas itu dipenjara. Satu dunia yang kenal Malaysia kerana Najib Razak punya kes inilah bersama dengan geng-geng 1MDB itulah, SRC. Tapi yang Najib kena penjara ni bukan pasal 1MDB ya, sekarang ini baru SRC International. 1MDB masih dalam perbicaraan. Apapun, kita tunggulah keputusan seterusnya. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye.